101.7 FM. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Rancangan ini dibawakan kepada anda oleh Islamic Relief Malaysia. Tahukah anda, setengah negara mengalami masalah bekalan air bersih yang kritikal sehingga menjejaskan kesihatan penduduknya? Jom bersama Islamic Relief Malaysia dan bantu mereka di Somalia, Bangladesh dan Indonesia menerusi kempen Dana Wakaf Sistem Air. Hubungi 0389263434 untuk maklumat lanjut. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami bersama Pian dan juga Hazun untuk waktu ini. Dan jom kita nak teruskan lagi pengisian Warna Pagi di pagi Isnin menerusi segmen tajaan daripada Islamic Relief Malaysia. Nama program ini iaitu Suara Kemanusiaan. Dan tajuk kita hari ini Air Air. Yang mana tamu kita di hujung talian Sis Bas ataupun Sister Nur Bazila Sulaiman, pengurus kanan bahagian program Islamic Relief Malaysia bersama kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, brother. Apa khabar semua? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Apa khabar pokok-pokok di belakang? Ya, Alhamdulillah pokok hidup sihat. mati Dapat tu. sumber air yang cukup. Alhamdulillah. Masya Sumber Allah, air. Alhamdulillah, menarik. Sis Bas pandai dia mulakan segmen kita ni nak cerita tentang air sebab air adalah cerita untuk suara kemanusiaan hari ini. Kita faham macam UNICEF kata 2.2 bilion manusia susah nak dapat bekalan air bersih, tambah-tambah lagi di kawasan luar bandar. WHO pula kata 3.4 juta orang meninggal dunia setiap tahun. Sebab apa? Sebab masalah penyakit bawaan air. Jadi hari ini kita nak cerita macam mana Islamic Relief Malaysia menyantuni para penerima manfaat menerusi kempen-kempen. Dan Sis Bas, kita nak ke mana hari ini? Kita nak ke Indonesia dan Bangladesh. Nak cerita macam mana kepayahan dapatkan bekalan air di Bangladesh dan Indonesia. Jom cerita sikit, Sis Bas. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. So, Alhamdulillah hari ini saya diberi kesempatan untuk kita berkongsi tentang kempen Dana Wakaf Sistem Air yang sedang berjalan di Islamic Relief. So insya-Allah hari ini saya nak bawa pendengar semua pendengar IKIM untuk pergi ke Indonesia dan Bangladesh sebab ini adalah fokus projek air kami di sana. Projek fokus air bersih. Air bersih. So dekat Indonesia saya just nak cerita pasal Indonesia sebab dia adalah negara yang paling dekat dengan kita, negara jiran. Adik-beradik kita lah kiranya. Satu rumpun. So ramai orang macam ada so-called like stigma juga pasal Indonesia kan, pasal negara Indonesia. So nak kata diorang ni terlampau senang atau terlampau susah pun tak actually. So diorang ni like macam kalau kita tengok daripada segi ekonomi, sebenarnya diorang adalah penyumbang ekonomi yang kiranya terbesar dalam Asia Tenggara. Dalam Asia Tenggara dan actually kalau ikutkan diorang ada peningkatan ekonomi yang signifikan. So actually diorang diorang punya ekonomi ni kiranya masih lagi tumbuh, growth. But somehow disebabkan populasi kita tahu Indonesia ni besar dan populasi negara dia punya penduduk terlampau padat dan menyebabkan diorang mengalami jurang kemiskinan sosioekonomi tu besar. Dia ada gap yang besar. So kalau orang yang mungkin senang dia terlampau senang. So kalau orang yang susah mungkin dia memang akan nampak begitu daif. So kalau kita tengok pun kalau di Indonesia macam kawasan-kawasan yang membangun diorang sebenarnya adalah negara yang membangun. Indonesia ni di Jakarta, di beberapa capital town yang besar, diorang membangun. Tapi bila kalau kata kita bawa pendengar pergi ke Lombok, kita pergi ke Lombok, kita nampak ada kawasan Lombok tu cantik membangun pelancongan dia. Tapi bila saya pernah dapat peluang pergi ke Lombok di kawasan Lombok Utara, the other side of Lombok yang memang banyak penerima manfaat Islamic Relief di sana, mereka masih lagi tinggal dalam keadaan yang sangat daif dan benda tu macam di luar kotak pemikiran kita jugalah. Sebab kita dekat Malaysia ni alhamdulillah sumber air tak ada masalah, okey kan. Tapi somehow dekat sana mereka masih lagi mengamalkan bila saya pergi ke sana, diorang masih lagi menggunakan perigi dan mereka masih mengamalkan open defecation. Open defecation ni maknanya pembuangan najis yang open diorang masih dan wastewater treatment masih lagi tak lagi fully diorang lakukan di sana lah. Dan kalau menurut UNICEF juga kalau di Indonesia ni menurut UNICEF mereka katakan 1/4 daripada populasi kanak-kanak yang berumur 5 tahun dekat Indonesia ni mengalami cerit berit, diarrhea.
dan ini adalah menyebabkan antara punca kematian utama kanak-kanak dekat Indonesia. So itu juga antara menjadi salah satu asbab lah, strong reason kenapa Islamic Relief Malaysia kami di sini ingin cuba membantu berikan air bersih untuk kita punya keluarga di keluarga jiran, keluarga di sebelah sana di Indonesia. So insya-Allah saya akan cerita lagi lebih lanjut pasal Indonesia punya bantuan selepas ni insya-Allah. InsyaAllah itu kisahnya lah macam mana situasi yang terkini yang dilalui oleh kehidupan sehari-hari saudara-saudara kita di Indonesia dan Bangladesh khususnya yang melibatkan penggunaan air. Macam kalau Somalia kita tahu sebelum ni dah diceritakan kita ada sistem air yang sangat alhamdulillah sangat maju dan sangat membantu. Tapi kalau macam dekat Indonesia dengan Bangladesh, macam mana bentuk bantuan yang akan diterjemahkan daripada sumbangan sahabat penerima kita? Okey, kalau sebab ini bukan kali pertama Islamic Relief Malaysia membuatkan projek air bersih. Sebelum ni kita banyak fokus kepada Somalia. Dan actually Somalia tu bantuan air bersih kita menyediakan kompleks air. Dia satu sistem air yang besar. Tapi kalau di Indonesia dengan Bangladesh ni mereka masih menggunakan tube well. Kalau di Bangladesh tube well. Kalau di Indonesia kita insya-Allah akan membina satu pump hidrolik. Pump hidrolik yang menggunakan tekanan. Dia tak menggunakan elektrik. Tak menggunakan elektrik ataupun petrol ke apa ke. So dia boleh operate 24 hours gunakan tekanan gravity. InsyaAllah. So kita nak salurkan kepada 300 keluarga yang terkesan oleh gempa bumi sebenarnya. Kalau pendengar semua masih ingat pada tahun ni ada berlaku satu gempa bumi di Sulawesi Barat di kawasan daerah Mamuju. Ada satu kampung ni dekat sana, so memang diorang affected. Up until now masih lagi ada kes kolera, 800 kes kolera di sana disebabkan mereka kurang sumber air bersih. So itu menjadikan projek air bersih kita akan laksanakan di sana. So insya-Allah selain daripada yang 300 keluarga dah terima air bersih tu dalam pada masa yang sama, kita juga Islamic Relief Indonesia juga akan memberikan ilmu kepada keluarga dekat sana macam mana nak maintain, nak jaga diorang punya kompleks tempat pam air bersih tu. Supaya benda tu kalau dah guna banyak kali, lepas tu tak jaga maintenance dia, kalau rosak ke tercabut apa kat sana tak tahu nak buat apa. Tapi insya-Allah untuk yang projek air Indonesia ni kita akan bagikan diorang ilmu macam ni cara nak kelola, nak jaga diorang punya dia punya ni. So kita empower community kita dekat sana juga. So itulah ini dan sebenarnya kalau ikutkan dekat Indonesia ni ini bukan first lah projek wash. Cuma ini memang bukan projek wash, maknanya wash tu water, sanitation and hygiene. Sebelum ni kami ada projek wash juga di Serang, di Bantin, tapi itu lebih fokus kepada kita bagi tandas, latrin kepada keluarga kanak-kanak yang malnutrisi di Serang, Bantin. Itu di kawasan Indonesia jugalah. Itu pun antara kawasan yang very poor community di Indonesia. So kalau di Bangladesh pula, ni kita bagi bantuan tube well. Tube well ni yang jenis macam mana kalau pendengar boleh bayangkan yang jenis pump air yang kita kena macam pump tekan yang manual tu lah. Manual tu. Dia orang guna tube well. Cuma kita punya tube well ni yang dalam, yang deep tube well. Sebab kenapa kita nak buat semi deep tube well? Sebab kita nak elakkan ada pencemaran arsenik. Sebab kalau di Bangladesh ni, kalau untuk makluman semua, tak silap saya lah apa yang dikongsi oleh Islamic Relief Bangladesh, actually diorang punya air dekat sana dah dicemar oleh arsenik. Arsenik yang ada groundwater, daripada groundwater air dia ada pencemaran arsenik daripada tahun 1993. So pada masa tu kebanyakan daerah di Bangladesh diorang dah start ada banyak tube well. Tapi somehow lebih daripada separuh, tak silap saya daripada 64 daerah, 62 daerah semua tube well dekat kawasan dekat Bangladesh tu memang tercemar dengan arsenik. So arsenik ni memang tak bagus, memang bahaya sangat pada manusia sebab dia akan menyebabkan kita sakit kulit, kanser, boleh kena penyakit yang kronik. Dan akan menyebabkan nanti bayi yang baru lahir pun ada kecacatan. So memang bahaya. So sebab tu sampai sekarang Islamic Relief Bangladesh masih lagi teruskan usaha untuk membina tube well kepada komuniti, especially komuniti rural di kawasan Bangladesh. So insyaAllah pada tahun yang akan datang yang fokus untuk projek kami ni, lepas kita dah kumpul dana untuk Bangladesh ni,
So insyaAllah kita akan berikan kepada lebih kurang 462 keluarga di kawasan center Dhaka lah. Dia berhampiran dengan Dhaka tapi dia kawasan kampung dekat sana. Sebelum ni, sebab ini sebenarnya Bangladesh ni projek ketiga air bersih kami lah. Sebelum ni kami ada 2 lagi projek air Indonesia di Bangladesh. So dapat sambutan yang hangat, Alhamdulillah. Sebab tu Alhamdulillah. So untuk next campaign yang sekarang ni, bila kita bercakap pasal projek air bersih, kami nak teruskan lagi usaha untuk membantu sahabat kita di Bangladesh. So yang menariknya dekat Bangladesh ni, dia punya tube well ni kita jual dalam lot-lot. So satu lot dalam 460. So dia ada 12 penama. So nama-nama kita ni boleh kita letakkan dekat kita punya tube well tu. Macam tu. So kita boleh ajak kawan-kawan kan, kita punya saudara mara untuk sama-sama menyumbang lah untuk kita punya untuk bantu. So satu tube well tu boleh bantu lebih kurang dalam 12 keluarga. So dalam 12 keluarga ni kita akan select satu keluarga satu ketua untuk jaga tube well tu. Maknanya kita pun bagi diorang ilmu, empower dia untuk nak jaga dia punya tube well tu macam mana. Bagi tak ada masalah lah. So memang kita bagi. So macam tu lah. So ini insyaAllah ni kali ketiga untuk projek Bangladesh lah, untuk projek air. Di Bangladesh baik insyaAllah. Tu yang nanti ada lagu air, oh air, kenapa enggak keluar? Sebab apa? Sebab lain tempat, lain bentuk bantuan, lain bentuk sistem air yang dibangunkan, macam Sisbas dah kongsikan Indonesia, Bangladesh, Somalia dan lokasi-lokasi lain. Dan kejap lagi kita nak berehat kejap Sisbas. Kejap lagi mungkin Sis nak kongsikan macam mana reaksi dan impak daripada bantuan dana wakaf sistem air yang dijayakan oleh Islamic Relief Malaysia, yang disumbangkan oleh sahabat-sahabat kita yang dermawan ni. Apa impak dan mungkin pengalaman Sisbas sendirilah ke lokasi-lokasi tersebut. Ya betul. InsyaAllah. Kita nak berehat kejap. Kita nak berehat seminit. Sambil-sambil itu juga anda boleh layari laman web Islamic Relief Malaysia, www.islamic-relief.org.my, ataupun anda terus saja ke media sosial Islamic Relief Malaysia, dan juga anda boleh hubungi 0389263434 untuk pertanyaan lanjut ya. Semuanya di Warna Pagi Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami. PIDM Automatic untuk kita, tak perlu memohon, tiada bayaran. PIDM lindungi simpanan dan insurans. PIDM tetap bersamamu. IKIM kembali bersama anda dalam Karnival Buku Ilmiah 4.0 Anjuran MAPIM bermula 15 Oktober sehingga 15 November 2021 secara dalam talian. Membawakan buku-buku terhebat IKIM dengan diskaun bermula 20% hingga 60%. Serta percuma CD terbitan Radio IKIM untuk setiap pembelian buku IKIM. Layari sekarang www.ikimniaga.my atau di Shopee dan Lazada IKIM Niaga. Cari IKIM Jarak Niaga. Hubungi 011-576-9500. Kunjungi segera sementara promosi masih ada. Radio IKIM kini 20 tahun. Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih juga kepada anda yang terus saja mendengarkan kami pada waktu ini, bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi. Kita masih lagi bersama menerusi segmen Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia yang turut kami bawakan secara live di Facebook IKIM FM. Air, oh air, itulah topik ataupun tajuk yang kita bawakan untuk pagi ini. Sisbas masih lagi bersama kita untuk waktu ini ya. Terima kasih Ustaz Rusdi Al-Jawhari pun kongsi komen juga. Alhamdulillah moga sukses dunia akhirat. Ustaz Rusdi pun rajin juga bersama NGO menyantuni para penerima manfaat, dan kita dapat saksikanlah kan wajah ceria, wajah bahagia mereka yang dapat dibantu menerusi asbab daripada sumbangan sahabat-sahabat sekalian, khususnya bersama Islamic Relief Malaysia. Mungkin nak cerita tentang impak dan juga mungkin pengalaman Sisbas sendiri berhadapan dengan para penerima manfaat ni. Sisbas silakan. Okey, alhamdulillah. Okey, so pengalaman. So saya alhamdulillah dua-dua negara ni, Bangladesh dan Indonesia ni, saya dah diberi peluang oleh Allah, diberi peluang oleh Islamic Relief, dah pergi untuk melihat projek kami di sana. So saya just nak kongsi lah untuk yang pagi ni punya session tentang negara Bangladesh. Kenapa Bangladesh ni begitu istimewa dalam hati saya? Begitu istimewa bagi diri saya sebab Bangladesh adalah negara yang pertama, actually first international trip saya keluar
dan bersama Islamic Relief lah. So negara pertama saya pergi adalah Bangladesh sebenarnya, negara luar negara. Kalau orang mungkin pergi Jepun, London, UK, saya pergi Bangladesh. So first Tapi time ni pada untuk tahun misi yang baik. Misi yang untuk misi murni. kan. Itulah masa tu baru kerja pun lagi kan. Alhamdulillah diberi peluang pada tahun 2014 saya throwback waktu tu saya pergi sana sebab saya masa dikata untuk pergi Bangladesh tu saya terfikir macam Bangladesh apa istimewa Bangladesh, kat sini ramai orang Bangladesh ni kan. Kat dalam Malaysia ni kita banyak imigran kerja Bangladesh kan. So saya terfikir apa yang istimewa Bangladesh, tapi objektif masa pergi ke sana tu adalah untuk melihat projek-projek yang kiranya kita boleh bantu dan juga dalam masa yang sama objektif yang khusus juga adalah untuk melihat anak yatim sebenarnya, anak yatim yang penderma Islamic Relief Malaysia taja. Sebab kita ada program Al-Yatim Sponsorship yang kita buat monthly tu kan, setiap bulan komitmen. So kita pergi sana untuk tengok perkembangan anak-anak ni lah yang kita taja. So alhamdulillah pergi ke sana. So it's really an eye opener, memang membuka mata, membuka hati dan sedikit kejutan budaya sebenarnya. Bila pergi ke Bangladesh ni first trip ke sana. Sebab yalah kita dekat Malaysia berada dah biasa kan dengan teknologi, dengan kenderaan, transportation semua okey, tapi bila kita pergi ke sana, dia orang macam tinggal 50 tahun. Diorang di sana macam 50 tahun ke belakang daripada kita. Kalau kita sekarang tahun 2000, dia orang mungkin berada di zaman Jepun lah, mungkin tahun 50-an. Tapi ni saya cakap ni khusus di kawasan kampung rural yang kami pergi. Kalau di Dhaka, di bandar, dia punya capital okey. Tak ada je the mall semua okey kalau kat bandar dekat town. Tapi bila kita pergi yang lebih jauh, macam kami pergi ke utara Bangladesh di kawasan Rangpur, saya rasa lebih kurang 8 jam perjalanan kenderaan. So memang kawasan dia macam kita tengok macam mungkin waktu atuk nenek kita duduk dulu. Diorang punya keadaan, suasana dia kat sana. So saya dapat lihat sendirilah first time kat sana juga. Saya tengok tube well, telaga air yang kita buat ni, first time saya dapat tengok kat sana. Oh ni lah rupanya tube well yang kita duk cerita ni kan, masa tu baru saya tahu oh ini rupanya kan. And then first time saya tengok juga diorang kat sana satu keluarga diorang duduk tinggal sekali dengan dia punya kambing ayam tau. Dalam satu rumah. Benda tu saya memang takkan lupa. Satu rumah, bayangkan bukannya diorang tak nak buat reban ke apa kat luar, tapi sebab diorang ni sangat macam very menghargai. Diorang rasa macam sebab yang kami pergi tu bantuan yang Islamic Relief Bangladesh beri lah. Maknanya kita bagi dia capital. So dia beli kambing, dia beli lembu. So dia beli ayam sampai ayam tu bertelur pun dalam rumah. So bayangkan dekat bawah tu macam tempat dia orang tidur, kat atas tu macam ada para, macam loteng, dia letak ayam dia kat atas tu untuk ayam dia bertelur. So benda tu macam saya fikir macam Masya Allah. Diorang ni satu masyarakat yang memang sangat menghargai apa bantuan kita kasih. Dan diorang ni sangat rajin. Dan sebenarnya bumi, dan saya nak share, bumi Bangladesh ni sebenarnya satu bumi yang sangat subur. Saya tengok kat mana-mana sepanjang perjalanan ada je orang tanam macam-macam, jagung lah, apa saja yang saya tengok saya dah lupa. Tapi diorang memang banyak hasil agriculture. So tanah diorang tu sebenarnya subur sebab diorang delta kawasan sungai delta subur. Tapi itulah disebabkan sistem negara kan kat sana diorang macam kita faham kan, diorang corrupted semua kan. So kebanyakan mereka yang susah terpaksa migrate kan, bekerja di luar. So yang kebanyakan yang masa kami pergi ke sana banyak kaum-kaum ibu yang tinggal di kawasan kampung yang membesarkan anak, yang bekerja. Mereka sangat rajin saya teringat diorang ada tanam kacang tanah. Memang subur. So saya kata macam Masya Allah, Allah bagi Bangladesh ni tanah yang subur. So diorang boleh je sebenarnya kalau betul cara sistem ke kan macam mana kat sana, mungkin actually diorang lebih maju daripada Malaysia mungkin. Kan? Masya Allah. So antara yang saya nak kongsi juga pengalaman yang selain daripada tu waktu saya visit anak yatim punya projek ada satu session ni diorang buat, saya rasa yang ni saya dah cerita banyak kali tapi benda ni memang benda yang saya takkan lupa lah. Benda yang takkan lupa walaupun saya rasa mungkin ada orang rasa macam benda ni macam simple, tapi benda tu bagi impact pada saya personally. Sebab bila saya pergi ke sana tengok projek anak yatim tu, ada satu session dia panggil weekly mothers meeting, perjumpaan ibu-ibu setiap minggu. So setiap minggu
ibu-ibu yang anak yatim kita taja ni, diorang akan gather, diorang akan berkumpul kat satu tempat kan, dalam dalam 10 ke 15 orang berkumpul untuk diorang macam so called like macam meeting lah, berkongsi luahan rasa macam tu lah. Diorang ada macam ada program diorang sendiri macam tu setiap minggu. So setiap minggu diorang datang tu, setiap orang akan bawa satu cupak beras. Dan diorang letak, diorang bawa setiap somai kan 15 orang bawa 15 cupak beras tu. Saya rasa cupak kot yang dalam satu tin tu. Lepas tu diorang kumpulkan dekat dalam satu bekas beras-beras tu semua. Saya kata untuk apa beras ni kan? Dia kata actually ni untuk macam diorang punya food bank. Diorang kata kalau ada ibu-ibu yang susah, diorang boleh bagi benda tu dekat keluarga yang memerlukan. Dan kalau ada keluarga nak buat macam majlis kahwin kunduri ke apa, diorang boleh sumbangkan beras tu. So saya rasa macam okay, benda ni simple tapi sebabkan setiap orang dalam tu memainkan peranan diorang laksanakan tanggungjawab diorang. So rasa macam actually yelah, benda-benda yang kecil macam ni pun kalau kadang kita tak terfikir tapi somehow dia bagi impact kepada beneficiaries kita kan. Dan jadi lebih menghargai kan, lebih ada rasa untuk nak membantu orang kan. Maknanya kita bukan setakat memberi dekat beneficiary tapi dia orang sendiri pun ada rasa kita pun patut membantu orang lain juga. So itulah pengajar yang saya nak, yang lesson learn lah saya dapat lihat daripada benda tu. Maknanya semua orang perlu memainkan peranan lah. Maknanya macam Islamic Relief Malaysia memainkan peranan Islamic Relief Malaysia sebagai penyalur sumbangan. Kami menjadikan jambatan untuk menyalurkan sumbangan penderma Malaysia ke Bangladesh untuk kita bagi air bersih kan dekat Bangladesh. So macam donor pun, penderma dekat luar sana pun perlu memainkan peranan yang bijak kan, untuk menderma. Bukan setakat menderma, maknanya menderma dengan bijak kan. So dan actually apa sahaja yang menjadi milik kita actually bukan milik kita sepenuhnya. Macam apa yang kita tengok ibu-ibu dekat Bangladesh tu kan, apa yang diorang dapat bantuan, diorang rasa ni bukan sepenuhnya bantuan untuk kita tapi kita perlu bantu orang lain. So diorang bagi satu cupak beras setiap minggu. So ada bahagian untuk orang lain juga. Walaupun hidup mereka terhimpit, kesempitan tapi dia tetap ingat ke orang ya. Ingat ke orang. So benda tu memang very priceless lah. Memang saya ingat sampai sekarang. Ada banyak momen lagi lah. Banyak momen actually kat Bangladesh. Saya seminggu juga saya kat sana. Memang banyak momen. So alhamdulillah. InsyaAllah. Tapi itu satu yang berharga lah untuk kita jadikan iktibar jugalah kan, Sisbas kan. Kita kat sini yang macam-macam nikmat kurniaan yang Allah bagi. Kadang-kadang saya terbaca satu kata-kata, kita ni rasa rezeki kita sempit tapi sebenarnya kita punya sedekah masih lagi sikit sebenarnya kalau dibandingkan dengan sahabat-sahabat kita yang macam Sisbas kongsikan tadi. Okey, Sis, macam mana pula kalau kita nak menyumbang, nak membantu menerusi dana wakaf sistem air Islamic Relief Malaysia? Okey, alhamdulillah, insya-Allah untuk kempen dana wakaf sistem air ni penyumbang-penyumbang di pendengar luar sana boleh dapatkan maklumat lanjut di website kami www.islamic-relief.org.my ataupun boleh kontak terus kami di 0389263434 dan jangan lupa untuk follow media sosial kami Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ada, YouTube pun ada kan. Dan kami juga ada selain daripada itu kami ada Launchgood, Shopee, Lazada, Touch 'n Go e-wallet dan berbagai platform lah untuk kita punya pendengar di luar sana boleh menyumbang. Dan di selain daripada DIWAS, kita ada kempen lain juga lah yang sekarang ni tengah berjalan, winter kan, program musim sejuk, COVID, ada masih dekat dengan rebuilding Palestin. So insyaAllah semoga Allah memudahkan urusan kita semua. InsyaAllah. Dekat HQ Ibu Pejabat Islamic Relief pun ada juga apa tu, kita ada mini food bank di charity shop kita kan. Boleh juga ke situ lah. InsyaAllah. Baik, terima kasih Sisbas untuk hari ini. Kami sebenarnya tenang je nampak kehijauan di belakang Sisbas yang melatari jadi background Sisbas untuk hari ini. Apapun, terima kasih sekali lagi. Kita jumpa lagi insyaAllah ya. Assalamualaikum Sis. Sama-sama. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu dia Suara Kemanusiaan Islamic Relief Malaysia hari ini. Air, air tajuk kita.
Dan pastinya perkongsian untuk soalan kemanusiaan tadi mengakhiri tirai warna pagi untuk edisi hari Isnin hari ini 15 November 2021 dan selepas ni Yati akan terus selamatkan anda untuk aspirasi 10.2 bermula dengan rancangan Persona di Zahra. InsyaAllah hari ini Ustaz Muhammad Abdul Alamin akan menceritakan tentang tak apalah biar Yati sebut lagi lah sebab dia punya sebutan dia agak susah sikit. Kita biar Yati sebut je lagi biar pada ahlinya lah insya-Allah. Selamat bertugas Yati dan untuk anda bagi kita jumpa esok pula insya-Allah. Sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.